Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Hai, Assalamualaikum dan kepada Encik Hafiz. Hari ini kami ingin menceritakan 4 bahaya ergonomik, kesannya dan cara untuk mengatasinya. Seperti yang kita maklum, pada tahun 2020 ini kita telah mengalami pandemik COVID-19 yang menyebabkan para pelajar perlu belajar di atas talian. Norma baru ini telah membuatkan para pelajar terdedah dengan bahaya ergonomi di tempat belajar di rumah sendiri. Apa itu ergonomi? Ergonomi itu adalah cara manusia, peralatan ataupun sistem di suatu tempat itu berinteraksi dan serasi untuk melakukan satu aktiviti. Bahaya ergonomi yang pertama adalah kedudukan postur yang salah. Seperti mana kita tahu, kebanyakan para pelajar duduk dengan cara yang salah, seperti baring, bersila ataupun duduk di atas kerusi yang tidak ergonomi. Kesannya adalah kedudukan postur yang terganggu. Kedudukan postur yang terganggu ini akan menyebabkan bentuk postur belakang para pelajar akan jadi tidak normal. Antaranya adalah bokok ke depan ataupun bahagian perut ke depan. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan kursi yang lebih ergonomi dan selesa untuk para pelajar. Seperti kita tahu, antara kursi yang ergonomi adalah Todak, TT Racing dan Secret Lab. Jadi kekongsinya, adakah anda sihat? Saya, Muhammad Nur Islamuddin, akan menerangkan tentang bahaya ergonomi kedua, iaitu pencahayaan dalam sesebuah ruangan seperti bilik atau ruang tamu. Kebiasaannya, pencahayaan dalam sesebuah ruangan hanya akan menjadi gelap atau terang. Walau bagaimanapun, pencahayaan yang terlalu terang boleh membahayakan kesihatan seseorang, akan mengakibatkan stres dan hipertensi, terutamanya semasa melakukan kerja. Tambahan lagi, pencahayaan yang terlalu gelap juga boleh memudaratkan tahap kesihatan seseorang, terutama sekali apabila seseorang itu melihat skrin telefon atau komputer riba dalam keadaan gelap gelita. Ia boleh meningkatkan risiko seseorang itu untuk menjadi rabun atau lebih teruk lagi, boleh mengakibatkan buta. Jadi, dalam langkah untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencahayaan yang tidak elok, sumber cahaya dalam sesebuah ruangan perlu ditetapkan pada intensiti yang betul supaya selesa dengan mata. Bang aku mana? Bang aku mana? Bang kau? Berapa? Bang aku mana? 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 Tak jumpa bang aku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri dan hari ini saya ingin menceritakan tentang situasi dan kesan untuk tempat belajar yang tidak tersusun. So seperti yang kita dapat saksikan tadi, saya beraksi sebagai seorang yang mewakili satu senario di mana seorang pelajar yang tidak memiliki suasana belajar yang tersusun, tempat yang bersepah dan kita katakan susah untuk mencari barang-barang dan keperluan untuk belajar. Perkara ini menyebabkan tekanan kepada kita dan menyukarkan pergerakan kita sebagai seorang pelajar. Tambah-tambah lagi bila proses belajar sedang berlangsung, dia akan menjadikan proses belajar kita tidak efektif dan sangatlah tidak praktikal kerana banyak masa yang dibuang untuk mencari barang-barang yang tidak tersusun, proses belajar terganggu, emosi terganggu. So perkara ini sangat penting untuk kita menjaga keadaan belajar kita supaya lebih tersusun dan teratur. Okey, jadi sebagai seorang pelajar kita perlu memiliki disiplin diri dalam susunan atur kita punya peralatan belajar ketika proses belajar sedang berlangsung. Perlu ada 5S di mana perlu ada susunan atur untuk memastikan pergerakan perjalanan proses belajar itu berlangsung dengan aman. Pelajar perlu menyusun atur buku-buku, pen, kalau ada buku yang banyak perlu melabel, di mana ada file untuk menyusun kertas-kertas untuk memudahkan proses belajar untuk menjadikan proses belajar itu efektif dan efisien. Sekian daripada saya, terima kasih. Bella ciao. Bahaya ergonomik yang seterusnya ialah tempoh pembelajaran yang terlalu lama. Tempoh pembelajaran yang terlalu lama akan menyebabkan otak menjadi lesu dan penat untuk belajar. Siapa je tak penat belajar kan? Jadi, apabila otak penat dan lesu, ia akan menyebabkan fokus para pelajar akan berkurangan. Dalam masa yang sama, ia akan menjejaskan prestasi para pelajar dalam peperiksaan. Jadi, solusinya, pihak pengajar perlu bijak untuk menyusun jadual para pelajar
seperti memberi rehat kepada para pelajar setiap satu tempoh masa. Sebagai contoh, lecturer boleh memberi rehat 5 minit pada para pelajar bagi setiap sejam pembelajaran. Jadi bolehlah minum ke apa kan. Kesimpulannya, semenjak negara kita dan seluruh dunia dilanda dengan wabak COVID-19, banyak norma baru yang perlu kita praktikkan dalam aktiviti kehidupan seharian kita. Oleh itu, kita mestilah bijak untuk mengadaptasi diri sejajar dengan norma baru ini. Sekian saja daripada kami. Stay safe dan kita wajib menang.